Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, di mana kita ada satu kesempatan kat sini, kita review sebiji kereta wajah menadikan enjin Mitsubishi 1.6. Okey, di mana kereta ni datang kat sini dia ada masalah temperature. Okey, tapi sekarang ni macam mana boleh barai macam ni? So video yang sikit nak ulas tentang kereta ni lah. Di mana wajah ni dia ada masalah overheat lah. Temperature panas dan menyebabkan overheat. Okey, sejarah kereta ni kita nak menceritakan owner owner dia cakap, dia kata dalam tempoh 2 bulan sebenarnya selepas overheat, okey, dia ada masalah air hilang lah. Air hilang, temperature lebih pada separuh. Nanti Siki akan tunjuk ataupun Siki akan ulaskan. Okey, so sekarang ni dah boleh pegang? Boleh. Jangan tunjuk lagi. Jangan tunjuk, gigi-gilat dulu. Nanti kantin ni. Okey, di mana Siki nak ulas kereta ni. Macam contoh owner ni dia tak ada cerita kat Siki. Macam Siki dapat info sedikit je untuk kereta ni. Kita akan ulaskan. Sebelum tu, yang belum subscribe channel Siki Yusof, boleh subscribe. Andai kata ada kelemahan, Siki minta maaf. Kekal tenang, sentiasa berselawat Allah Muhammad wa ala Muhammad. Okey. Lampu tu kalau perlu pakai nanti. Okey, ada sebiji wajah ni MMC. Di mana sekarang ni macam contoh kereta ni, dia temperature lebih pada separuh. Bila lebih pada separuh, kita menggelabah dah. Wajah yang menggelabah lagi. Dia tak semua sebab kita nak kena menggelabah sebenarnya. Okey. Bunyi kipas tadi kan. Okey. So sekarang ni temperature naik. Kalau sampai merah, kalau kita baru perasan, nak tak nak kita kena matikan, kita bagi signal, double signal, kita bagi tepi. Kita biarkan enjin ni sejuk dulu. Kita off kunci, biarkan sejuk, bagi double signal. Pastikan tempat korang berhenti tu betul-betul selamat. Sikit tak nak lah ada isu berhenti, emergency, kereta ada masalah, korang tak jaga kereta. Lepas tu kereta korang rosak tersadai, sampai duduk lain 3, duduk lain 2, duduk lain 1, terus berhenti. Bahaya. Sebab tu Sikit sentiasa alertkan kepada korang. Jagalah kereta korang dalam keadaan elok. Pastikan sistem air dalam keadaan cantik. Pastikan dalam keadaan minyak hitam terjaga, sistem penyejukan dalam keadaan cantik, barulah kita yakin untuk guna kereta. Okey, macam contoh kereta ni, dalam tempoh 2 bulan sebelum ni dia ada masalah, dia 2 bulan dah kena penyakit ni. Dia jadi macam overheat lah, overheat. Lepas tu dia topak-topak air hilang, temperature lebih daripada separuh. Kalau tekan minyak, bawa laju sikit 80, 120, temperature pun ikut naik sekali. Dia jadi RPM pula. So sekarang ni Sikit nak ulaskan macam mana heat ni boleh terangkat. Heat ni kira angkat lah. Heat gasket yang terbakar tu kat sini. Tapi nanti Sikit akan tunjukkan. Okey, so sekarang ni jom kita tengok kat sini. Masa Sikit angkat heat, bukan Sikit yang buka heat ni, tapi Idaham. Especially pemain Sikit kat sini ya. Okey, so sekarang ni kalau tengok sistem pembakaran kereta ni, dia sebenarnya memang ada isu makan minyak hitam. Tapi untuk masalah kereta ni overheat, dia tak ada mengena dengan masalah makan minyak hitam. Walau macam mana makan minyak hitam pun dia tak akan overheat. Kita top up je. Top up minyak sampai masa dia kering barulah blok pecah. Faham Itu prosedur dia. Walau macam mana pun minyak hitam dia masuk dalam sistem bakaran ni daripada 3 sebab, blok liner, valve C dan juga piston ring. Walau macam mana dia tak akan overheat kereta ni. Dia akan blok pecah sahaja. Okey, faham kat situ So sekarang ni macam contoh kereta ni, kalau tengok ada kerak-kerak kuali kat sini macam bulan. Nombor 1, nombor 2, nombor 3 bersih. Nombor 4 kotor balik. Cuba tengok nombor 3. Kenapa cantik sangat? Kat situ kita dapat kesimpulan dah. Di mana mula-mula first kita angkat, kita tengok kenapa piston tu jadi macam lain. Dia nampak macam kena bersihkan. Dia macam oleh dicuci. Dia tak macam nombor ni nampak dia kalau tak dia macam ni. Kerak dia terlampau banyak So macam kes kat sini kita boleh nampak daripada sudut pembakaran ni. Pelak kat mana Idam? Dia sebenarnya tak apa dah simpan dah. Okey, so sekarang ni kalau ikut pelak akan ada satu mati. Pelak akan satu mati di mana pembakaran tu sekali dengan air. So bila kita dah angkat, Sikit tengok dia punya heat gasket. Kita tengok heat gasket sekejap. Tengok gitu je Idam. Nampak Dia tunjuk kat sini Ini heat gasket. Heat gasket ni penyambung antara silinder blok dengan silinder heat. Dia akan ada satu gasket. Dia tak boleh tak ada gasket. Dia kena ada gasket. Okey?
Mestilah kena ada. Kalau andai kata dia tak ada, apa akan jadi Idam kalau dia tak ada? Betul. Yes, betul. Dia penyambung. Mesti dia akan bocor minyak, bocor air dan sebagainya lah. Sebab tu dia cipta satu gasket. So sekarang ni dekat gasket ni, kalau korang tengok betul-betul, dia ada masalah kat mana Idam? Tak nampak ke? Belah mana ni? Cuba cari balik kat mana. Kalau tengok sudut ni, okey, dia betul-betul kena kat sini. Sudut letak macam ni. Okey, maknanya dia kat sini lah. Kat sini. Dia kat sini. Nampak? Boleh nampak. Ada silau. Okey, dia akan nampak kat sini kat sini. Ya, kat sini. Okey, ni nampak ni. Okey, ni sebenarnya yang warna karat-karat ni laluan air. Ni air. Macam sikit cakap, ni lubang skru, ni lubang minyak turun. Ni air. Ni air, ni lubang skru, ni air, ni air. Ni air, laluan air. Ni laluan air ni. Ni lubang skru, ni air. Ni kecil ni air. Yang ni laluan air. Ni air. Ni air. Lubang skru, ni lubang minyak turun. Bila sampai masa head gasket ni terlampau panas, dia akan menyebabkan gasket ni terbakar. Terbakar tu yang sikit maksud bukan dia keluar api. Dia akan jadi macam ni. Ni metal gasket. Bermakna kereta ni tak tahu sama ada pernah buka ataupun tak. Boleh jadi juga kereta ni owner tak pernah angkat head pun boleh jadi. Sebab kalau pomen yang buka head ni macam sikit dia maklum sebelumnya, pomen akan letak gam. Shellac gam. Gam Dayak kalau pomen panggil. So dia akan letak gam Dayak. Tapi ni memang bekas tak ada gam Kebarangkalian head tu kalau sikit tengok macam tak ada bekas skim lagi. Bermakna untuk kereta ni dia ada masalah head gasket dia terbakar. Kalau tengok kat sini, cuba nampak ke tu tengok Idam. Ni betul-betul ni kat sini. So dia laluan air. So bila gasket ni terbakar, dia akan masuk kat sistem pembakaran. Piston turun, dia sedut air ni. Piston naik, dia turun balik, dia letup. Bum. Pembakaran dia letup. Okey. Lepas tu dia tolak balik naik atas, piston naik, dia letup lagi. Lepas tu turun balik, sedut lagi air sikit. Bila dia naik tu, dia akan, air ni akan sedut dan juga air ni akan pergi ke laluan minyak ni. Laluan minyak ni dia bukan duduk sini je tau. Dia akan satu pressure. Dia akan nak ke belakang sikit Dam. Dia akan ada satu pressure yang dalam blok ni, laluan air ni pergi ke water pump punya ni. Water pump water pump pipe. Dia akan ada pressure dekat hose radiator semua. Okey, hose radiator hose akan ada pressure yang kuat. Dia akan lepas tekanan daripada radiator cap. Radiator cap kat mana? Simpan juga. Okey, radiator cap. So kat sini memang ada satu tekanan. Dia tengok tekanan kat sini dia tulis 0.9. Bermakna tekanan air dia boleh tahan 0.9. Lebih kepada tekanan asal kereta ni, contohnya 0.1 ke 1.1 ataupun 1.2, 1.5 sekalipun, dia akan terlepas, dia akan bagi tekanan pressure. Dia akan tolak. Bila tolak dia akan terus return pergi ke spare tank. Dia akan penuh kat sana. Bila penuh kat sana, dia akan naik. Ni yang sikit cakap tu. Ni laluan air yang tendang dan dia akan menyedut. Kalau andai kata air daripada radiator kurang. Masa bila sedut? Masa ni dia sedut. Okey, semasa enjin ni sejuk, dalam ni akan dia tak nampak air tau. Dia macam kurang air. So valve ni akan turun. Masa valve ni turun ni, air tu akan menyedut. Air tu akan menyedut. Okey, dia menyedut, dia penuh. Bila penuh dah cukup. Bila penuh dia takkan tolak terus. Dia tolak, dia stop air. Itu saja. So sekarang ni bila dah penuh kat sini, dia akan terus overflow. Dan satu pipe overflow ni terus turun kat, dia terus turun kat bawah. Dia tak ada pergi ke mana-mana. Dia akan turun ke bawah, menitik kat jalan raya. So lepas tu kita macam flywheel. Okey, so sekarang ni terjadinya kes macam ni, tekanan dah tak boleh tampung daripada dalam radiator dengan hose, daripada enjin lagi panas, dia akan tendang ke spare tank. Spare tank akan terus overflow keluar, buang. Air ni jadi penuh. Kurang-kurang sampai dah habis air dah ni. Habislah. Macam sejarah kereta ni sikit tak dapat info daripada customer. Kebiasaannya dia akan ada sebab.
Macam contoh kereta ni, selepas sikit, benda yang sikit buat kereta ni, sikit akan skim heat ni saja. Tengok skim heat tak payah grand valve, boleh pasang kereta ni temperature dia mesti normal. Cuma bila dah angkat heat, pemain akan suggest untuk buat grand valve balik, tukar valve seal balik, tukar semua gasket, oil, o-ring yang berkait dekat heat ni. Kalau anda kata owner lebih sikit nak hilangkan kerak-kerak ni, kita akan suggest untuk buat dia punya piston ring. Kalau anda kata blok dia tak calar, kalau tengok kat sini, kereta ni akan jadi rugi petrol. Kereta ni cuba tengok dekat-dekat sikit dam. Kereta ni akan rugi petrol. Kereta ni akan rugi petrol kalau dalam keadaan kerak-kerak macam ni. Maknanya petrol yang spray, injektor yang spray tu dia akan serap dekat sini. Dia akan serap dekat sini dulu. Dia nak letup tu dia dah rugi banyak. Dia rugi petrol tu sebenarnya. Okey, so sekarang ni bila kita dah buat semua, dah skim balik, test pressure, heat tak ada crack, tak ada apa, buat pemasangan balik lah. Macam contoh kereta ni dia belum campur minyak dengan air lagi. Okey. Selalunya kalau minyak dengan air dia tak bercampur lagi, ke barang kalian heat ni masih boleh pakai dan masih boleh guna pakai balik lah. Melainkan dah campur dengan air, ke barang kalian boleh jadi isu boleh heat ni crack kalau crack sebenarnya kita ada choice ataupun peluang. Kita boleh pergi machine shop. Machine shop akan test pressure, tekanan air yang ada dekat laluan air ni. Dia kalau ada kebocoran, dia akan bagi tahu kita lah. Okey, heat ni ada kebocoran, diorang dah marking semua. Confirm heat ni buang. Barulah kita cari. Tengok solution daripada customer, nak ambil baru ke, nak ambil potong ke, nak ambil ikutlah dalam keadaan kewangan korang. Yang kita, andai kata potong, dah baru dah tak ada, ambil potong. Dalam keadaan cantik, condition semua okey, cantik. Tengok heat dia cantik ke tak. Kita tengok kat bahagian sini dulu. Contohlah kalau heat tak boleh pakai. Kalau heat ni dalam keadaan cantik, ketebalan ni, nampak ni Dam. Ni paras ketebalan ni. Ketebalan ni sebenarnya jarak dia jauh lagi ni. Berapa ni. Ni tebal lagi ni. So makna boleh potong lagi. Kat sini ni, kat sini nampak kan. So banyak lagi ni. Maknanya heat ni kebarang kalian memang tak pernah skim lagi. Kereta ni kebarang kalian tak pernah tukar lagi dia punya valve seal. Kereta ni kebarang kalian tak pernah lagi buat piston ring. Block liner memang tak pernah buat sebab saiz piston memang standard lagi. Kebarang kalian kereta ni original lagi. Ni kita dah barai ni. Tengok condition macam ni. Dah lalang. Customer cakap dah terjadi, nak macam mana. Sampai masa dia akan ada wear and tear dia. Kalau tak sebab overheat, kereta akan makan minyak hitam. Sampai satu tahap nanti dia pun memang kena buat top overhaul juga. So kita selesaikan je terus sekarang. Sementara kita boleh pakai, boleh guna pakai lagi. Gerang kat tangan brother. Kereta baru pun gerang kat tangan kan. Tapi tak payah pening kepala, sebulan 1000. Dah boleh masuk petrol, penjut. Boleh terus pergi mana-mana. Yang penting enjin cantik, ke suspension korang cantik dah. Okey, macam kereta ni macam sikit cakap tadi, kita akan skim tukar heat gasket. Bukan pakai heat gasket yang lama Bukan pakai balik yang lama. Kita akan skim tukar heat gasket yang baru, kita buat pemasangan balik. Bila dah buat pemasangan nanti, okey Dam, pergi balik kat sini. Dah cuci bersih semua. Kalau contoh customer nak buat sekali dengan piston ring ke, tengok macam piston ni, kalau tengok daripada sini kan, dia fit. Piston dia fit, tak ada bergerak langsung ni. Kalau tak ni kita boleh gerak. Kalau macam ni tak ada. Bermakna piston ring dengan blok kebarang kalian dalam keadaan cantik lagi lah. Tapi kalau andai kata owner nak buat piston ring ni, sebab kita tengok kerak-kerak macam ni sambil-sambil dah angkat heat, kita suggest. Sebab kalau dalam keadaan kondisi macam ni, blok dia cantik, pemain akan suggest buat piston ring dengan conrod bearing sahaja. Main bearing tak boleh masuk. Kalau nak buat main bearing, make sure kena keluarkan enjin ataupun kena turunkan gearbox. Dah jadi banyak kerja. Main bearing kurang sangat ada isu. Buat piston ring, tukar dia punya conrod bearing sahaja. Dah lama tak buat video, ada rasa gagap-gagap sikit macam tu. Tapi lancar, cantik So sekarang ni macam kita jacking sikit. Biasa lah, video lama tak buat. Okey, selepas kereta hidup nanti Dam, make sure timing kereta ni akan jadi cantik. Temperature dia dalam keadaan cantik. Memang akan cantik, insya-Allah. Sebab masalah dia kita dah jumpa. Ini masalah untuk kereta ni. Tapi punca kita tak tahu lagi. Macam owner dia pun tak tahu lagi. Okey, nanti kita kena pastikan sistem penyejukan kereta dia. Pastikan radiator dia dalam keadaan cantik. Radiator dah pakai alloy lebih kurang dalam 3 layer ni. Wah, cantik bang. Radiator ni laku. Macam hose nanti kita akan tengok. Okey, kita kena pastikan thermostat kereta ni. Thermostat sikit tak nampak. Nanti kita akan tengok sekali thermostat. Takut ada masalah jam. Ada masalah jam, boleh jadi kereta ni overheat. Okey, lepas tu kita kena pastikan fan belt pula
Radiator fan. Radiator fan, aircon fan kena pastikan dalam keadaan cantik. Radiator dia walaupun tebal, kita kena pastikan sama ada sumbat ataupun tak. Kalau anda kata radiator dia dalam keadaan cantik, tak payah usik, kita buat flush sahaja. Tak perlu nak hantar servis. Nak hantar servis ke model ni? Model ni rasanya memang tak boleh servis lah. Sebab ni jenis alloy punya. Okey, lepas tu kita akan tengok dia punya water pump pipe. Water pump pipe nanti kita akan tulis sekali. Bagi tahu customer sebab ada halang-halang macam ni, proses untuk pemain tukar water pump pipe dalam keadaan senang. Bila heat dah pasang, manifold dah melentang nanti, water pump pipe memang susah. Sikit pun, walaupun tak pernah pandai pun, buka water pump pipe dia agak rumit. Dia akan susah, dia akan luka-lukakan tangan-tangan pemain ni. Dengan keadaan panas, betul-betul customer nak cepat kan. Okey. So sekarang ni hati-hati untuk kau buat kerja. Okey, pastikan water pump. Tengok water pump dia baru tukar. Water pump kereta ni sikit tengok memang dalam keadaan cantik. Kita try pusing kat luar pun dia kata macam fit. Dia bukan rasa fit jam tau. Dia rasa fit macam dalam keadaan cantik. Dia dua. Kalau kita pandai rasa memang jadi mudah senang kerja. Pastikan belting dia cantik. Timing belt pun dalam keadaan cantik. Dia pun macam baru tukar untuk dia punya timing belt. Tapi timing belt dia tak ada isu dengan temperature panas ni. Timing belt dia akan putus sampai masa. Sebab tu korang jaga 8,000 ataupun 2 tahun setengah ke 3 tahun sampai masa tukar je timing belt. Bukan untuk sikit-sikit, tak keluar jual produk pun, untuk orang jalan dalam keadaan selesa. Okey, selain daripada tu thermostat, paling penting make sure tak ada pemain yang nak buang thermostat kereta ni. Kebanyakannya kalau anda kata korang lebih pada separuh pernah overheat. Tak kira lah masalah daripada pipe bocor ke, fan motor tak jalan ke, relay rosak ke, tiba-tiba fan motor tak jalan, temperature panas. Bila terpanas, dia pun pergi ke bengkel, masuk balik air, tengok masalah bocor ke fan motor yang rosak tu, dia akan tukar macam biasa, cantik settle. Cuma bila dia run lebih sikit, bawa 80, laju sikit 180, tekan lagi 380, korang jangan percaya lah. Agak-agak laju 180, tiba-tiba temperature akan naik sekali. So, kebanyakan diorang akan suggest, Siki tak akan suggest buat kerja gila macam tu. Diorang akan suggest untuk buang thermostat. Kereta dah ada masalah, korang tak payah buang lah thermostat. Thermostat dia tak ada isu pun. Andai kata rosak, tukar je. Sekarang ni settlekan masalah utama dulu. Sebab tu kita nak sebab terjadinya heat gasket. Faham tak? Sebab terjadinya heat gasket ni. Tak guna lah sikit buat pemasangan tapi sikit tak tahu. Okey, so sekarang ni macam contoh kereta ni. Dengar azan tu. Dengar azan ni. Relax kejap lah. Sikit menghormati azan kita lah. Andai kata korang boleh tengok video sikit ni dalam keadaan korang berselawat ke, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey. So sampai waktu asar ni. Okey. Tengok dulu, review dulu. Banyak je lah. Tengok kereta. Kereta cantik kereta. Okey dah, settle. Okey, so sekarang ni macam kereta ni macam saya cakap tadi, isu thermostat korang jangan biasa buang. Kalau ada nak buang thermostat, cuba bagi ilmiah punya jawapan. Cuba rungkaikan supaya orang mudah faham. Buanglah thermostat. Mungkin kereta abang ni
kena angkat head, banyak kos sekian-sekian, buanglah termostat dulu. Buat sementara, ujung bulan ada gaji masuk baru abang buat. Masuk akal lah, ataupun daripada customer nak macam tu. Kalau pomen, seeloknya korang ikut je pengeluar kereta, manufacturer yang suggest. Okay, so sekarang ni kita kena pastikan sistem air dalam keadaan cantik. Selepas Idham dah pasang nanti, Idham dah buat grand valve, dah buat pemasangan semua gasket-gasket baru. Head ni akan jadi bersih, insya-Allah. Idham, head ni kena pastikan betul-betul bersih. Barulah kita rasa tangan yang kita repair kereta ni, kita rasa berpuas hati. Lebih sikit kerja pun tak ada masalah. Kepuasan orang yang menilai kerja kita. Orang saudara mara dia buka bonet tengok, "Ui abang, abang repair mana cantik ah. Hari tu tengok enjin abang buruk abang repair pemain mana ni?" Situ terletaknya rezeki. Nampak bila dah cantik, orang akan bercerita. Saya ada video dia. Boleh tengok video ni. Brother CK Sembang Sembang Kari Okey, so sekarang ni dah siap pemasangan semua. Pastikan set untuk timing belt dalam keadaan cantik. Pastikan kebocoran air. Okey, kalau ada meter test, boleh test dulu tekanan dulu. Sebelum masuk coolant kita boleh test dulu. Okey, sebelum masuk coolant, kadang-kadang kita masuk coolant dulu, tahu-tahu ada kebocoran, dah membazir coolant. Okey, pastikan gam dalam keadaan elok semua. Okey, boleh run. Boleh running. Run tu lagi. Okey, kita running, tengok temperature dalam keadaan normal, kipas tengok. Kalau ada komputer boleh tengok data daripada komputer, boleh tengok berapa darjah Celsius yang sepatutnya kipas ni jalan. Itu pentingnya komputer. Tapi korang tak payah belilah. Itu lebih kepada workshop lah. Untuk mengenal pasti selepas dia buat kereta dalam keadaan terbaik. Kita nak jamin kerja yang kita buat. Bukan kita hebat. Tak. Kita menjaminkan. Okey, macam ada kerosak kat kereta ni, kita akan suggest kat customer, "Bang, water pump pahit abang ni kurang cantik. Andai kata abang nak buat sekarang, abang dah jimatkan kos daripada abang buat lain kali. Sebab kita hanya beli water pump pahit dan terus buat pemasangan. Dalam keadaan macam ni pun boleh. Kalau tak, memang seksa." Okey, so sekarang ni dah running semua cantik. Tengok baca, tengok dia punya kipas dalam keadaan cantik. Tengok dia punya angin tu kuat ke tak. Kena pastikan. Sebab kita sekarang ni dah tahu masalah, tapi kita tak tahu punca. Kita nak punca. Punca tu yang jadikan seorang tu pomen. Tahu tak? Itu yang mahalnya. Kita nak punca. Bila kita tak buat punca asal jadinya head gasket terbakar, bermakna kita belum cukup jadi pomen lagi. Kita cuba cari dulu. Mungkin dulu ada masalah hose dia bocor. Kita nampak dah. Dulu hose dia bocor, air tu kurang, ataupun radiator dia ada masalah bocor, ataupun thermostat dia jam, ataupun bila fan dia tinggal dua lagi hilang, fan motor tak jalan, relay dia rosak. Itu punca terjadinya head gasket terbakar. Faham Okey, bila kita run, tengok temperature dalam keadaan normal, air pun buih-buih dia, buih-buih besar, bukan buih-buih halus, tekanan dalam keadaan cantik, pahit pun pressure pahit dalam keadaan cantik. Dalam cap untuk kalau jenis model nampak model macam ni kan. Kalau contoh kita buat pemasangan kan, bukan pasang macam ni, sikit tunjuk Bila kita buka, kalau tengok enjin ni cantik kan, yang pasti kita nampak dia dalam keadaan bersih dalam. Nombor 2, kita takkan nampak ada buih-buih. Minyak tu berbuih. Tapi dia ada unsur yang boleh jadi minyak recycle dan sebagainya. Tapi ada pengalaman untuk kita tengok. Kalau kita pakai minyak kita dapat tahulah. Promote minyak terus. Okey, so sekarang ni buih-buih halus daripada dalam ni tak ada. Buih-buih halus yang datang daripada radiator cap pun tak ada. Spare tank pun dalam keadaan normal. Betul, kita running, test, jalan semua dalam keadaan cantik. So dah tak ada sebab untuk kereta ni akan berulang balik. Make sure punca head gasket tu kita jumpa. Masa tu kita dapat satu keyakinan. Keyakinan untuk menyelesaikan masalah. Macam Siki cakap, yang lemah semuanya datang daripada Siki. Yang hebat semua datang daripada Allah SWT. Andai kata ada kelemahan daripada video Siki, Siki minta maaf. Dari hujung rambut sampai hujung kaki Siki. Okey, terkasar bahasa, terguris hati korang, Siki minta maaf. Sebab apa Siki tak buat video lama, Siki kena cari satu mod yang terbaik untuk diri Siki juga. Okey, so andai kata manfaat, korang boleh je share kat kawan korang, saudara mara korang, orang yang tak kenal korang share je. Mana tahu terjadinya kat kereta dia, korang tahu cara step untuk kena pasti. Korang kena ada sebab untuk angkat head ni. Korang kena tahu sebab
kena buat macam ni. Bukan suka-suka buat ni, okey ni kena ni. Oh, test ni bukan. Istilah kita cerita video yang sikit buat menceritakan kehebatan sikit tak ada. Satu pun tak ada. Tak ada. Sikit yang paling lemah, paling tak pandai. Sikit yang paling kekurangan. Okey? Andai kata ada kelemahan, sikit minta maaf. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. 30 minit deh.